Stop. Tu Tu boleh. dah. Okay. Share screen. Nampak? Tak. Jelas tak? Tak Share screen. nampak. Tak. Share screen tekan dekat gambar. Screen. Pilih yang mana kita nak share. Macam mana nak share? Pilih. Yang tu. Willing. Tu. Dah kan? Siap. Akan? Betul. Jelas tak suara saya? Jelas. Jelas, Cik. Eh? Jelas, Cik. Jelas. Boleh mula ke? Boleh. Boleh, Cik. Baiklah. Selamat sejahtera. Selamat pagi semua pelajar. Dapat dengar suara saya? Selamat pagi, Cik. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua sihat ke? Sihat. Sihat. Semua Sehat, sudah Cik. sarapan Sehat. ke? Sudah, Cik. Sudah, Cik. Dah Bagus. lapar. Ya dah lapar. Tak apa. Lepas ni boleh terus makan tengah hari. Cik belanja. Apa, Okay. Cik? Cik belanja. Cik belanja. Saya harap apa? Cik belanja, Cik Cik belanja. belanja. Cik. Cendol. Boleh. Cendol medan, Nanti Cik. belanja cendol. Cendol. Cendol pun cendol, Cik. Baiklah, saya harap semua sihat-sihat di mana pun pelajar saya berada. Semua baik-baiklah sebab hari ini kita akan masuk topik baru. Jelas Okey. Jelas. Jelas. Baiklah, hari ini kita akan masuk CA03. Ini adalah topik baru dalam core ability, iaitu tajuk besar adalah pamerkan disiplin. Dan subtopik adalah kesedaran etika di tempat kerja. Jadi saya mau tanya pelajar, apa yang kamu tahu tentang etika? Adab. Kelakuan. Tingkah Adab. laku. Kelakuan, betul. Kalau disiplin? Sama juga. Sikap. Disiplin. Apa? Sikap. Bagus. Bagus lah, betul lah, semua tu yang kamu cakap adalah berkenaan dengan disiplin dan etika. Sebab ini sangat penting sebelum kamu semua masuk di dalam dunia pekerjaan, etika, disiplin yang baik untuk kita bersedia bekerja di mana-mana pun kita berada. Baiklah. Faham kan ni? Faham. Baik. Ini adalah Ini adalah tujuan pengajaran. Ini adalah topik tajuk-tajuk yang saya akan ajar kamu semua pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah konsep disiplin, prinsip kerahasiaan, piawaian dan kod amalan dan interaksi sosial yang baik di tempat kerja. Seterusnya, tujuan pengajaran kita yang kedua adalah pengenalan garis panduan disiplin yang baik di tempat kerja. Jadi inilah yang kita akan belajar pada pagi ini. Saya akan menerangkan tentang konsep disiplin, prinsip kerahasiaan. Semua ini adalah kunci yang sangat penting untuk kita terapkan supaya disiplin itu lahir di dalam setiap diri kita masing-masing. Dan kita juga mempunyai garis panduan. Sebagaimana yang kita tahu, disiplin ini memiliki garis panduan supaya disiplin ini kita terapkan dengan secara positif lah. Okey, boleh faham? Boleh. Bagus. Baiklah. Konsep. Ini adalah konsep disiplin. Boleh saya minta baca seorang pelajar? Boleh tak?
Boleh. Boleh begitu. Apa saya? Saya Boleh. nak pilih Abdul Hafiz. Aku pula. Ah, Okey. Mantap. Boleh. Cuba baca Hafiz. Jap. Kenapa jadi kecil ni? Pak. Jap. Okey. Konsep disiplin. Disiplin pekerja ditarifkan sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak pengurusan bagi mencegah tingkah laku yang menjejas organisasi. Matlamat adalah untuk memastikan setiap kaki tangan bekerja dengan cara yang boleh diterima oleh organisasi. Dan Cik. Dah. Dah. Lah, terima kasih ya, Hafiz. Sama-sama. Pembacaan yang sangat ringkas dan padat. Baiklah, apa yang saya nak awak tahu tentang konsep ni adalah tentang disiplin lah. Jadi disiplin ni sangat memain peranan dalam dunia pekerjaan. Sebab disiplin ni dia akan memberi impak yang sangat positif untuk syarikat kita atau tempat kita bekerja nanti. Kerana kalau kita tak ada disiplin, matlamat syarikat atau pergaulan dalam syarikat tu akan terjejas. Di aspek negatif kalau kita tak menerapkan disiplin dalam diri kita. Jadi disiplin ni adalah kita lakukan bukan saja-saja kita nak nak tunjuk supaya majikan kita puji, bukan macam tu. Tetapi atas sifat kita memiliki etika, kesedaran. Kita tahu betapa pentingnya disiplin ni untuk kita terapkan supaya kita dapat memberi suasana yang positif. Dan banyak benda positif yang kita perolehi lah. Contohnya dalam aspek pergaulan kita baik, pergaulan yang tak dikerumuni oleh perselisihan faham, kita dapat mengeratkan silaturahim antara pekerja dan majikan. Seterusnya disiplin juga yang baik dapat memberi satu impak positif terhadap organisasi kita punya tempat kerja lah. Jadi organisasi kita tak terjejas ya kalau kita memiliki disiplin etika ni. Boleh jelas, Doni? Pas. Boleh. Jelas, Cik. Tak ada pertanyaan tentang ini. Okey ya. Okey, Cik. Jelas. Baiklah. Seterusnya adalah prinsip kerahsiaan. Ini adalah prinsip kerahsiaan di mana satu topik yang terkandung di dalam disiplin lah. Kita punya subtopik prinsip kerahsiaan. Apa tujuan prinsip kerahsiaan? Kita tahu kerahsia ni macam tak boleh bagi tahu orang macam tu lah. Tapi dia ada maksud dia lebih spesifik lah. Iaitu prinsip kerahsiaan adalah satu set peraturan atau janji yang menghadkan akses atau sekatan ke atas beberapa jenis maklumat. Jadi prinsip kerahsiaan ini adalah sangat penting. Kita tidak boleh bekerja. Kita akan memegang satu amanah, tanggungjawab untuk kita menjaga maklumat syarikat kita. Seperti mana majikan mempercayai kita untuk memegang rahsia-rahsia lah maklumat yang syarikat beri. Supaya tak keluar daripada dengan masyarakat luar, pekerja luar. Sebab kita tahu maklumat ada yang sulit. Jadi maklumat sulit itu yang tak sembarang kita boleh kongsikan dengan orang awam dan pekerja luar. Jadi kita harus memiliki tanggungjawab amanat yang telah diberikan untuk kita menjaga rahsia ini. Itulah adalah prinsip kerahsiaan, tujuannya. Baiklah, prinsip kerahsiaan memiliki kepentingan. Jika kita mempunyai prinsip kerahsiaan, kita terapkan dalam kehidupan kita untuk syarikat dan diri kita juga, dia akan mampu melindungi kerahsiaan maklumat tertentu. Ini bergantung dengan majikan lah, jenis maklumat macam mana. Seterusnya adalah maklumat dijamin selamat daripada terdedah dengan orang luar organisasi. Dia terjamin selamat. Sebab sekarang ni macam-macam orang boleh buat. Masing-masing menjatuhkan di antara satu sama lain. Oleh sebab itu prinsip kerahsiaan adalah sangat penting untuk kita jaga. Untuk menjaga organisasi syarikat.
Boleh. Boleh faham, Boleh, Cik. Baik. Boleh. Seterusnya adalah standard kod amalan. Ini adalah standard kod amalan, yaitu adalah satu jangkaan tingkah laku untuk pihak pengurus dan pekerja sama ada dalam bentuk bertulis atau lisan. Amalan adalah melaksanakan sesuatu secara berulang kali untuk meningkatkan atau mengekalkan kemahiran seseorang. Kod amalan mampu menerangkan standar kelakuan khidmat seorang pekerja. Nah, ini adalah kita punya standar lah. Setiap masyarakat dia memiliki kod atau yang menjadi rujukan untuk syarikat itu mencapai tahap standar yang baiklah untuk sikap bukan saja disiplin tapi banyak lagi aspek lain yang dititik beratkan untuk kod amalan ini. Dia juga akan mempengaruhi segala kelakuan pekerja dan keupayaan sebuah syarikat mereka tersebut. Ini adalah contoh kod organisasi. Seperti mana yang saya cakap, dia menjadi rujukan kepada syarikat. Ini adalah contoh kod amalan tentang keselamatan, kesehatan, dan persekitaran. Ini adalah sektor awam, sektor awam punya contoh ya. Biasa dalam kod amalan dia mesti ada kod lah. Contohnya MCP 1/2007. Ini adalah tarikh di mana kod amalan organisasi ini ditubuhkan. Jadi dia akan menjadi satu sumber rujukan apa-apalah berkenaan dengan keselamatan, kesehatan, persekitaran. Tengok jenis sektor apa. Contohnya kilang ada apa? Dia punya kod amalan tersendiri. Boleh faham tu ini ya semua? Boleh faham? Paham. Boleh. Faham. Faham. Jadi buku ni sangat penting lah. Dia menjadi buku panduan untuk sebuah syarikat melihat sejauh mana kod amalan ni boleh pergi ya. Untuk sebagai panduan untuk membawa organisasi ini tak terlandas lah, tak terpinggir, maksudnya dia masih lagi dalam landasan yang betul sesuai dengan kod amalan yang mereka telah tentukan. Terusnya interaksi sosial. Ini adalah yang biasa kita sebagaimana tahu dalam pekerjaan banyak geng-geng apa? Banyak kumpulan-kumpulan lah. Ada grup bawang, ada grup ni kaki bola. Nah, ini yang semua ni interaksi sosial. Tetapi dia ada maksud tersendiri ya. Okay. Interaksi sosial adalah pertukaran antara dua atau lebih individu dan membentuk satu kelompok masyarakat. Seterusnya mengawal tingkah laku pekerja dan bagaimana syarikat menjalankan urusannya, serta menyediakan peralatan dan sumber untuk membantu pekerja mematuhinya. Nah, jadi interaksi sosial sangat penting lah. Dalam pekerjaan kita tak boleh sendiri-sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri dalam bahasa Inggeris cakap jenis yang introvert. Nah, kita harus memiliki interaksi sosial juga supaya dapat membantu kita untuk bekerja lah, prestasi kerja kita baik, kita dapat saling tolong menolong, kongsi maklumat, dan termajikan pun boleh juga. Tetapi interaksi sosialnya ada hadah. Dalam pekerjaan ini sebenarnya kita tak boleh macam terlalu sosial sangat sebab dia akan mempengaruhi cara kita bekerja. Jadi kita harus juga mengawal tingkah laku sosial kita semasa bekerja. Kita mesti fokuslah dalam bekerja. Jadi apabila kita fokus, segala urusan pun kita dapat selesaikan dengan baik ya, sesuai dengan sesuai dengan harapan majikan. Pak, interaksi sosial? Faham. Baiklah, ini adalah kepentingan interaksi sosial. Kepentingannya adalah meningkatkan penyelesaian masalah dan inovasi, meningkatkan kerjasama dalam sebuah organisasi. Ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi stres. Nah, ini adalah kepentingan interaksi sosial. Jadi kita tahu bahwa interaksi sosial adalah
satu etika yang memberi suasana yang positif ya, sebenarnya. Kalau kita tak kita dalam landasan yang betul untuk mempunyai hubungan sosial dalam tempat pekerjaan, dia akan memberikan kebaikan, kepentingan yang positif. Dia akan membantu kita dalam menyelesaikan apa-apa masalah. Kita pun tak segan, malu nak bertanya sama sahabat kerja, majikan. Kita tak segan, kita berani ya. Baiklah, ini adalah garis panduan disiplin. Dalam disiplin ini ada peraturan. Orang yang tak kena kalau dalam sekolah kita belajar, kehidupan kita di sekolah lah, kan, kita belajar ada disiplin. Sebagai pelajar ada disiplin. Kalau tak mengikut disiplin, Faiz, apa akibat dia? Kalau tak ikut disiplin, kena denda lah. Denda lah kan. Kita kena tingkah laku lah. Kesalahan tingkah laku. Ya. Kata tertib. Jadi inilah dia garis panduan disiplin. Tindak mengikut peraturan, ia merupakan perilaku yang bersesuaian dengan peraturan dan perintah dikekalkan dengan latihan dan kawalan. Seterusnya, garis panduan disiplin adalah bertujuan untuk mengkaji pendekatan yang paling berkesan dalam menguruskan isu-isu prestasi dan disiplin. Seterusnya, disiplin diri boleh dianggap sebagai satu jenis latihan terpilih yang mewujudkan tabiat pemikiran baru tindak ramah. Ini adalah serba sedikit penerangan lah tentang garis panduan disiplin ini, di mana kita ada garis panduan yang tersendiri untuk kita bukan kita sengaja nak beri tapi supaya aspek disiplin ini boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Kita ada kesedaran sesuai dengan tajuk yang kita belajar ni. Jadi dalam garis disiplin ni kita perlu tahu mana-mana syarikat bekerja macam contoh melanggar peraturan, contoh datang lewat, selalu buat kacau, gaduh ke, itu tak baik ya, kan? Dia mengganggu suasana pekerjaan, menjejaskan kerja kita. Jadi oleh kerana adanya garis panduan ni, dia akan membantu syarikat untuk memberi contoh, kita beri ke jalan penyelesaian untuk menyelesaikan isu-isu disiplin pekerja. Baiklah, dalam garis panduan ni kita boleh melihat contoh Akta Kerja 1955. Dia ada etika kerja, waktu kerja, kerja lebih masa. Inilah dalam Akta Kerja dia memiliki undang-undang termaktub dalam disiplin pekerja. Baiklah, ini merupakan serta ahli kerja. Ini contoh atau prosedur untuk mengurus disiplin. Ini adalah kes sederhana dalam sebuah syarikat. Ini adalah carta aliran kerja yang standar yang biasa syarikat guna. Mana-mana syarikat dia memiliki carta aliran kerja yang berbeza untuk pengurusan disiplin. Iaitu dia akan memula daripada menerima dan merekod laporan. Mereka rekod ada laporan. Dan seterusnya siasatan. Siasatan akan bergantung dengan siapa pihak yang mereka pilih untuk siasat. Mana-mana syarikat mereka ada pihak berwajib untuk siasat perkara ini. Dan seterusnya sediakan laporan siasatan. Jadi setelah siasat mereka lapor, buat laporan dan timbang kes, sama ada kes tu boleh nasihat atau macam mana. Seterusnya dia dapat bela diri. Bela diri. Contohnya peguam ke. Dan terima hukuman dan tamak. Jadi mana kita tahu pengurusan disiplin ni tak boleh sewenang-wenang . Kita tak boleh dia lambat datang kerja terus bagi hukuman, tak boleh. Dia ada proses dia. Tak boleh sembarang nak bagi hukuman. Kita mesti melalui proses yang betul. Faham? Proses dia. Mantul semua. Sampai Faham, Cik. Faham. Habis dah. Faham. Dah habis dah. Ni nak tanya, tadi kan ada proses tu kan? Proses tu, proses apa? Sebelum terima hukuman tu.
Proses mana? Jadi cik kata sebelum terima hukuman tu cik kata akan ada proses sebelum terima hukuman. Prosesnya proses apa? Oh, proses dia tu ni lah. Dia akan melalui proses ini. Dia akan disiasat. Dia akan timbang kes dan dia akan diberi peluang untuk bela diri ya. Sama ada dia nak upah peguam ke untuk dia nak bela diri supaya dia tak dapat hukuman atau hukuman tu diringankan. Macam tu. Dapat angkat menurut Sazwani. Dapat. Yalah, saya rasa dah tak ada lah soalan. Saya rasa dah tak ada lah soalan. Terima kasih semua student. Tak ada. Apa? Tak ada soalan. Tak ada. Faham. Understand. Tak Tak ada. Tak ada, Cik. Tanya apa? Tak ada, Cik. Tak ada soalan. Tak ada soalan, Cik. Tak ada. I saw. Tak ada. Sorry. Line tak clear. Ada soalan saya rasa kamu semua dah faham. Sebab ini tahu lah. So, disiplin ni. Sebab saya tahu korang semua, anda semua pun student yang baik-baik kan. Ada care kan. Jadi saya pun rasa tak risau sangat tentang ni. Baiklah. Saya rasa itu je. Okey. Saya akan bagi kertas penerangan dalam link. Saya akan bagi kertas. Saya akan bagi penerangan di dalam link grup kita dalam Telegram. Nanti korang baca Boleh, itu Cik. penerangan Boleh. ringkas. Bukan lagi ringkas, dia menyeluruh. Jadi awak boleh baca semua sana. Baik, Cik. Cik. Dalam situ ada saya buat kuis lah juga. Jadi semua kuis sana. Awak boleh mula start kuis dalam petang ni pun boleh lah. Dia 5 soalan je. Jadi harap semua boleh jawab dengan baik kuis tu. Jadi Baik, Cik. selepas kamu jawab kuis, saya dah hantar kertas tugasan juga. Kertas tugasan wajib dibuat. Nanti Baik, Cik. korang gagal. Hantar bila, Cik? Nanti hantar bila? Hantar minggu depan lah. Jadi masih ada masa Baik. lagi nak buat. Mantap, Cik. Masih Hari ada apa, Cik? masa lagi nak buat. Minggu depan hari apa? Hari apa? Apa? Berapa? Hari 2000 apa? lah. Berapa hari Hari apa? apa? Hari Selasa, minggu depan Selasa sebelum 12.30 ya. Nanti hantar. Saya nak periksa, nak bagi markah. Baik, Cik. Baik, Baik. Semoga awak semua dapat jawab dengan baik ya. Okey. Ya, Cik. Baik, Cik. Saya rasa semua dah ni ya. Semua maklumat dah ni ya. Dah jelas ya. Sudah, Cik. Jelas. Cik. Ada 3 je. Ada 2 tugasan je. Kuis sama tugasan, kertas tugasan. Kuis tu korang boleh berlatih-berlatih lah. Boleh berlatih-berlatih sebab dia lebih kurang je sama tugasan. Boleh berlatih. Baiklah, ada apa-apa yang semua? Tak ada, Cik. Ada, Cik. Terima kasih semua pelajar atas Terima keterlibatan dalam kelas ni. Terima kasih sebab fokus. Jadi topik kita minggu depan kita akan belajar tentang topik baru. Baik, Cik. Jadi topik baru kita akan datang ialah kita akan belajar tentang keselamatan di tempat kerja. Ini penting juga untuk kita Okey, Cik. belajar. Baik, Baik, Cik. Cik. Baiklah semua. Terima kasih ya. Sama-sama, Terima Cik. kasih, Cik. Sama. Bye. Cik. Sama-sama, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Okey. Terima kasih, Cik. Stop. Apa pula ketuk pintu ni? Lift dia. Mai. Kau lift dia mai. Dekat bawah tu. Sebelah kanan. Apa? Kau lift saja. Kau masih record ke lagi ni? Ya. Tekan stop record. Stop record dekat bawah tu. Mai. Ni. Stop record.